Kita intro dulu. Pagi-pagi ini, saya nak bawa anda tengok wayang. Okey tak? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita balik sekejap ke kisah cadangan Ngakon Meng untuk menjadikan kampung-kampung baru Cina sebagai tapak warisan sejarah UNESCO yang sangat-sangat kontroversi itu. Di mana macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, backstory lah sikit kan. Cadangan tersebut memang merupakan satu cadangan yang kontroversi yang memang mendapat tentangan daripada ramai rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu. Even orang-orang Cina pun ada menentang cadangan ini atas pelbagai sebab. Ada yang mengatakan kampung baru Cina itu tak layak untuk mendapat terasa demikian sebab tidak ada nilai sejarah. Ada yang mengatakan kampung-kampung tradisi Melayu itu jauh lebih layak sebab ada di antara mereka yang berusia ratusan tahun dan sebagainya. Macam-macam lagi. Tetapi yang paling penting tuan-tuan dan sekalian, ada beberapa pihak yang memang diharapkan untuk memberikan kenyataan ataupun komen seperti UMNO. Di mana kalau nak ikutkan, akar-akar umbi UMNO sendiri pun mengharapkan pimpinan mereka untuk mengeluarkan kenyataan membidas dengan komen dan sebagainya. Sebab kelihatannya UMNO macam agak senyap dalam isu ini. Mereka tak berapa bersuara sangat. Seperti mana isu pemberian dana yang begitu banyak kepada sekolah-sekolah persendirian Cina yang langsung tidak mendapat komen daripada pimpinan-pimpinan utama UMNO itu, hanya Akmal Saleh saja yang sedikit bersuara. Macam ini juga kisah cadangan Ngakon Meng ini. UMNO ni kelihatannya macam diam sampai ada yang menyatakan UMNO ini seolah-olahnya telah dipegang telurnya oleh DAP. Emotional damage. Al-maklumlah, mereka badan kerajaan ini pun macam melukut lebih gantang kalau nak ikutkan. Tengok-tengok tak berapa lama lepas itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ahmad Maslan dengan garangnya mengatakan pimpinan DAP tolong jangan keluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung perasaan orang Melayu. Di mana kenyataan Ahmad Maslan tersebut bersifat agak umum lah kalau nak ikutkan. Tetapi kita boleh faham lah, beliau menunjukkan ayat tersebut sama ada kepada Ngakon Meng ataupun mungkin kepada Ngekoham juga. Sebab kalau kita masih ingat, Ngekoham pun baru-baru ini mengeluarkan kenyataan yang agak kontroversial, iaitu meminta diletakkan seorang bukan Melayu dalam jawatan kuasa teknikal untuk mengkaji pelaksanaan undang-undang syariah dekat negeri-negeri. Yang ini yang kelakar sebenarnya. Tetapi bila kita tanyakan kepada ahli-ahli UMNO sendiri pun, kenyataan Ahmad Maslan itu dilihat seperti wayang sajalah, sekadar untuk keluarkan kenyataan for the sake of keluarkan kenyataan. Tak adalah nanti orang kata UMNO tak keluarkan apa-apa kenyataan dan sebagainya. Tengok-tengok tak berapa lama lepas itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ngakon Meng telah menyatakan kepada media bahawa beliau telah menghubungi beberapa pemimpin-pemimpin UMNO untuk mengadakan perbincangan bagi menjelaskan berkenaan dengan cadangan beliau untuk menjadikan kampung-kampung baru Cina itu sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Di mana Ngakon Meng kata, kita kawan, kita dengan UMNO ni berada dalam kerajaan perpaduan, jadi tak cantik lah kalau kita bertekad dengan kami dan sebagainya. Jadi dia kata dia dah hubungi beberapa pimpinan UMNO untuk mengajak berbincang bagi menjelaskan tentang mengapakah beliau membuat cadangan tersebut. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan sekalian, timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah menyatakan dan menegaskan bahawa beliau tidak dihubungi oleh Ngakon Meng sama sekali untuk mengadakan apa jua perbincangan. Dia pun tak tahu pemimpin UMNO mana yang si Komeng ini hubungi untuk diadakan perbincangan dan sebagainya. Perkara ini memang peliklah bagi Zahid sebab aku tak dihubungi, siapa yang kau hubungi sebenarnya? Dan Zahid telah mengulangi pendirian UMNO betapa UMNO menolak sekeras-kerasnya, halamak kau, sekeras-kerasnya tangga dunia, menolak sekeras-kerasnya cadangan Ngakon Meng untuk menjadikan kampung-kampung baru Cina ini sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Dan kalau nak ikutkan, kenyataan Zahid ini memang sangat-sangat keras lah. Pastilah orang-orang UMNO, orang-orang Melayu akan gembira. Wah, hebatnya dan sebagainya, betul tak? Bongak je kau. Cuma itulah, ada beberapa sahabat, terutamanya mereka yang sangat-sangat memerhatikan dunia politik, dan mereka ini pun ada di antaranya orang-orang UMNO yang mengatakan bahawa sebenarnya UMNO ini dia main wayang sebenarnya, nak menunjukkan kepada akar umbi mereka bahawa mereka ini bersuara, mereka ini ada pendirian dan sebagainya. Sebab kata mereka, kalau betul lah UMNO ini teguh berpegang kepada prinsip mereka dan sebagainya, dah lama dah UMNO itu berikan kata dua kepada DAP, kau tolong jangan buat benda-benda macam ni ataupun kita akan tinggalkan kerajaan perpaduan dan sebagainya lah. Tetapi macam mana kita tahu UMNO takkan berani buat macam tu, sebab talian hayat mereka ialah untuk berada dalam kerajaan perpaduan. Kalau mereka tidak lagi berada dalam kerajaan perpaduan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, berkemungkinannya 47 kes yang di NAA itu akan dibuka balik. Mungkin juga beberapa kes pimpinan-pimpinan UMNO ke apa-apa ke akan dibuka balik, wallahualam bisawab. Dan mungkin juga kes LCS juga akan dibuka balik. Yang LCS ni kejap lagi kita akan bincang sedikit petang
datang nanti, insyaAllah. Tetapi sekarang ini timbul satu soalan yang paling besar. Apa motif sebenar Komeng mengeluarkan cadangan tersebut? Sedangkan kalau ikutkan Profesor Teo Kok Siong, kampung-kampung baru Cina ini sebenarnya memang tidak ada sebarang kelayakan pun untuk dijadikan sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Sebab satu, usia mereka tak sampai 100 tahun. Keduanya, apa nilai sejarah yang ada pada mereka? Macam-macam lagi lah sebenarnya. Apatah lagi untuk memohon, untuk mencadangkan nak nominate kampung-kampung Cina ini pun sebenarnya ianya memakan duit dan bukannya murah. Difahamkan untuk nominate satu tempat saja pun dah makan belanja lebih kurang 5 juta ringgit. Jadi kalau nak nominate 7 kampung dah 35 juta. Mana cekal duit banyak macam tu? Takkan nak habiskan duit rakyat lagi, masalahnya, betul tak? Jadi ini pada pandangan saya lah, pandangan peribadi saya. Sebenarnya ini merupakan satu taktik DAP semata-mata. Mereka tahu mereka memang tidak akan dapat untuk, orang kata apa, nak propose kampung-kampung baru Cina ini sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Tetapi mereka berkeras nak buat juga disebabkan oleh dua perkara. Perkara pertama ialah mereka nak beli hati orang-orang Cina, nak beli undi orang-orang Cina. Saya cakap terus terang, Cina ni samalah macam Melayu ke India ke, tak semua cerdik. Terutamanya mereka yang duduk dekat kampung-kampung, tak semuanya cerdik masalahnya. Jadi bila mereka ini yang kurang cerdik ini tiba-tiba dijanjikan satu benda yang extravaganza oleh pimpinan DAP macam, oh, kita akan jadikan kampung-kampung baru Cina ini sebagai tapak warisan sejarah UNESCO supaya lepas ini you tidak akan dikacau lagi sebab you duduk ke tapak bersejarah. Of course lah orang Cina tu suka dan akan, wah, hebat Komeng dan sebagainya. Nampak tak dekat situ? Dia beli undi dan juga jiwa penyokong-penyokong Cina, pengundi-pengundi Cina ini supaya nanti masa PRU akan datang, mereka ini solid akan terus menyokong beliau. Biasalah tuan-tuan dan puan sekalian, kita semua tahu talian hayat untuk Pakatan Harapan itu utamanya ialah pengundi-pengundi Cina. Pengundi Melayu dah reject habis dah masalahnya. Jadi nak tak nak mereka terpaksa kata kepada pengundi Cina lah. Kerana itulah Amiruddin siap keluarkan kenyataan, jangan jadikan benda ini sebagai satu benda yang resis. Padahal benda ini sebenarnya inilah cadangan yang resis. Sebab kalau cadangan Komeng itu tidak bersifat resis, dia dah cadangkan kampung-kampung Melayu sekali, bukan kampung Cina semata-mata. Sedangkan kampung Melayu banyak lagi yang lebih layak berbanding kampung-kampung Cina. Kenapa tak dicadangkan oleh Komeng? Tetapi yang paling penting sekali dekat sini tuan-tuan sekalian, ialah tindakan Komeng ini sebenarnya boleh menjauhkan lagi hubungan antara orang-orang Melayu dan juga orang-orang Cina. Dasar pecah dan perintah. Di mana kenyataan Komeng, cadangan Komeng ini pastinya akan dipersetujui oleh orang-orang Cina. Tetapi pastinya akan dibantah sekeras-kerasnya oleh orang-orang Melayu. Dan di sinilah DAP boleh main cucuk jarum perkauman mereka. Mengatakan nampak orang-orang Melayu ini tidak pernah menyokong agenda kita dan sebagainya. Tak pernah menyokong hak kita, bla 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 bla. Dia akan mainkan benda itu kepada orang Cina ini bahawa ini adalah hak mereka. Dan orang Melayu menentang ini, mereka ini jahat, tak nak menyokong hak kita. Kita ditindas, kita di minoriti ini telah dipijak-pijak oleh kaum majoriti dan sebagainya. Permainan sentimen politik perkauman. Ini biasa tuan-tuan dan puan sekalian. Jangan kata saya fitnah. Anda perhatikan ceramah-ceramah DAP, itulah intipatinya. Konon-konon mereka berjuang. Kalau bukan kita yang nak bantu bangsa kita, siapa lagi yang bantu bangsa kita dan sebagainya. Kita telah ditindas, kita telah dipijak sebagainya. Padahal mereka adalah kaum paling kaya dekat negara ini masalahnya. Tetapi inilah taktik utama mereka ini sejak daripada dahulu, iaitu untuk menjauhkan lagi hubungan antara kaum ini, terutamanya antara Melayu dengan Cina, supaya wujud perbezaan yang sangat-sangat ketara. Benda ini biasa berlaku dan ini akan menyebabkan orang-orang Cina solid di belakang DAP. Macam saya katakan tadi, ini bukan satu fitnah tuan-tuan sekalian. Ini merupakan pandangan saya berdasarkan kepada pola-pola yang berlaku dalam DAP dan juga masyarakat Cina pada ketika ini. Tentang cara mereka berucap, tentang cara mereka menyampaikan ceramah-ceramah politik dan macam-macam lagi. Inilah sebenarnya yang mereka rancangkan kalau nak ikutkan. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Tidak kiralah apa yang kita bincangkan tadi, kita kena ingat satu perkara. Kemungkinan besarnya semua ini merupakan wayang sahaja daripada UMNO DAP untuk membeli jiwa pengundi masing-masing. Tak lebih, tak kurang. Sebab at the end of the day, tak kira konon-konon DAP dengan UMNO ini bergaduh ke apa-apa ke kelihatan macam tu, mereka ini berada bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Mereka telah bercomolot antara satu sama lain. Dan kata Tok Mat, DAP lebih ikhlas. Kau jangan main-main. DAP lebih ikhlas tu bang. Jadi oleh kerana mereka ini dah bersama-sama dalam kerajaan perpaduan, mereka boleh buat apa sahaja mereka nak. Termasuklah memberikan cadangan yang pelik-pelik dan sebagainya. Sebab bak kata Sani Hamzan, Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.